Kerana masih bersama dalam rancangan Latih Pelatih. Pada kali ini kita akan melihat pula bagaimana pendekatan yang dilakukan melalui pedagogi pendidikan moral dapat digunakan oleh seorang guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kita akan mulakan dengan pendekatan pembelajaran berkhidmat. Saya persilakan Aizat Azhar untuk menunjukkan cara pendekatan ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Doktor. Terdapat dua model yang digariskan di dalam pendekatan pembelajaran berkhidmat. Kita pergi kepada yang pertama terlebih dahulu, iaitu model hybrid. Model hybrid ini melibatkan penglibatan pantas murid dalam melakukan khidmat komuniti secara atas talian. Apabila kita berkata tentang pembelajaran secara atas talian, hal ini sejajar dengan tuntutan guru dalam melaksanakan sesi PDPR dari rumah sepanjang pandemik wabak COVID-19. Terdapat banyak media sosial yang boleh guru gunakan untuk menjadi medium perantaraan antara murid dan juga komuniti itu sendiri. Misalnya, aplikasi YouTube, Instagram dan juga Facebook. Jadi bagaimana pula cara murid untuk melaksanakan khidmat terhadap komuniti itu? Sebagai contoh, yang pertama, guru boleh mengaplikasikan teknik nyanyian. Contohnya, guru boleh mengaplikasikan teknik nyanyian dengan meminta murid untuk melakukan satu sesi ataupun satu karya seperti nyanyian tersebut. Baru-baru ini, saya telah menjalani praktikum di sebuah sekolah. Pada bulan kemerdekaan, saya telah memberikan tugasan kepada murid untuk menghasilkan karya seperti poster ataupun video nyanyian bertemakan nilai patriotism. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah lagu yang bertemakan nilai patriotism yang boleh guru gunakan semasa Hari Kemerdekaan yang lalu. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema alunan gempitan, harapan menyala, nadiku berganda. Okey, daripada lirik lagu tersebut telah menilaikan dan juga bertemakan nilai patriotism. Jadi apabila murid telah melakukan video nyanyian itu tadi, mereka boleh memuat naik video tersebut di dalam media sosial yang saya katakan, iaitu aplikasi YouTube, Facebook dan juga Instagram. Secara tidak langsung, murid ini telah berjaya melakukan satu khidmat terhadap komuniti yang bertemakan dan menyedarkan tentang kemerdekaan. Terima kasih Aizat. Penerangan yang cukup jelas bagaimana pendekatan pembelajaran berkhidmat boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan moral. Baik Aizat, boleh teruskan lagi. Ada dua tadi dah cerita pasal model hybrid, satu lagi ialah model secara langsung. Model secara langsung ini ialah penglibatan murid dalam melakukan khidmat terhadap ahli keluarga misalnya di masyarakat yang setempat. Jadi penggunaan model secara langsung ini sangat efektif kerana murid itu sendiri sudah berada di rumah kerana wabak pandemik COVID-19 ini. Jadi, bagaimana pula caranya untuk guru melaksanakan model secara langsung ini? Yang pertamanya, guru boleh meminta murid untuk melakukan atau membantu ahli keluarga dengan menyediakan sarapan pagi, tengah hari ataupun makan malam. Jadi dengan cara ini juga, murid telah berjaya menyumbangkan khidmat terhadap ahli keluarga mereka sendiri. Baik, kita dah dengar tadi Aizat menceritakan tentang projek pembelajaran secara berkhidmat. Sekarang kita lihat pula bagaimana Estella akan menunjukkan cara pendekatan yang digunakan dalam program pembelajaran berasaskan projek. Dipersilakan Estella. So, bagi pendekatan pembelajaran berasaskan projek ini, dia adalah guru akan bertindak sebagai fasilitator ataupun pembimbing dan murid akan bertugas untuk mencari maklumat, bahan-bahan atau menjana idea dan lagi bahan-bahan yang diperlukan sendiri. So, dalam proses ini, kita dapat nampak pembelajaran murid dia dari segi kemahiran, pengalaman dan penguasaannya daripada berasaskan topik yang diberi oleh guru tersebut. Okay, so pendekatan ini ada dua jenis, iaitu kajian kes dan juga khidmat masyarakat. So, bagi kajian kes ini, cikgu boleh bagi satu topik kepada murid dan murid boleh
mencari bahan-bahan yang diperlukan berkaitan tajuk tersebut. Contohnya, cikgu boleh bagi tajuk SOP, SOP dalam musim COVID-19 ini. So, murid boleh, dan tugasan itu, murid boleh menghasilkan satu booklet. Dan booklet ini, saya ada contoh murid tahun 5 yang buat. Dia menghasilkan satu booklet. Selain daripada cara tradisional punya, sekarang dah abad 21, kita boleh guna teknologi. Ya, ini adalah contoh e-booklet yang telah dihasilkan oleh murid-murid tahun 5. So, semasa dia menghasilkan booklet ini, kita boleh membangunkan dimensi moral murid. Kita dapat tengok, apakah pemikirannya dalam mencari maklumat ini dan juga perasaannya. Murid akan berasa, memang susahlah untuk banyak SOP yang harus mematuhinya. So, dia akan ada kesedarannya, kita haruslah mematuhi SOP ini. So, apabila dia ada kesedaran ini, dia akan mengambil tindakan, iaitu saya harus mematuhi segala SOP ini. So, bagi hima masyarakat ini juga sama, cikgu bagi satu tema, juga bagi satu projek tugasan untuk murid. So, sebagai contohnya, tema ini boleh berasaskan isu semasa sekarang. So, apakah isu semasa sekarang? Saya rasa COVID-19 lah. COVID-19 juga. So, bagi COVID-19 ini, cikgu bagi satu tema dan murid akan menghasilkan poster sendiri. Okay, so ini adalah contoh-contoh poster yang telah dihasilkan oleh murid. Dalam proses mereka menghasilkan poster ini, mereka akan mencari maklumat sendiri dan bekerja sama dengan ahli kumpulannya. Dan mereka boleh letakkan tajuk-tajuk yang sesuai. Contohnya, menganalisiskan kes COVID sekarang ataupun memaklumkan cara kita menjaga kesehatan semasa musim COVID ini. So, dan guru akan kongsikan kepada social media dan membawa manfaat kepada masyarakat lah. So, dalam proses ini, murid akan juga rasa, saya walaupun saya hanya belajar sahaja, tapi saya juga boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Ada tanggungjawab itu dalam jati dirinya. Okey, betul tu Estella. Jadi, kalau kita lihat tadi, dah ditunjukkan dua pendekatan daripada Aizat dan juga Estella berkenaan dengan pembelajaran berkhidmat dan juga pembelajaran berasaskan projek. Selepas ini, anda semua akan lebih didedahkan dengan perkara yang lebih menarik di mana saya akan menilai sejauh mana pemahaman tugasan yang telah diberikan kepada pelatih kembali selepas ini. Pada kali ini, kita akan membuat sesi kesimpulan berdasarkan sesi pengajaran tunjuk cara yang telah dilakukan oleh latih-pelatih sebentar tadi. Dalam model pendekatan pengajaran yang boleh digunakan dalam pengajaran pendidikan moral, terdapat dua kaedah yang telah saya tunjukkan dan dua kaedah yang telah mereka tunjukkan tadi itu menunjukkan cara bagaimana pendekatan pedagogi pendidikan moral boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam keadaan pandemik semasa, pendekatan ini sebenarnya sangat relevan dan boleh digunakan Aizat dan juga Estella, walaupun secara fizikal lebih baiklah. Kalau secara dalam maya, lebih lagi boleh diguna pakai. Seperti yang ditunjukkan oleh Aizat dan juga Estella sebentar tadi, ianya adalah penggunaan yang dilakukan semasa pandemik. Kerana mereka berdua baru selesai melakukan sesi praktikum. Jadi apa yang kita lihat, pendekatan ini dapat mengupayakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Makna kata, bukan kita sekadar mengajar, menyampaikan kuliah, memberikan latihan, nota, PowerPoint. Tetapi tidak. Dalam keadaan pendekatan yang digunakan ini, para pelajar dan juga murid dapat melakukan secara tugasan kendiri ataupun dikenali sebagai hands-on lah, di mana mereka boleh menggunakan pendekatan ini dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Menarik seperti yang ditunjukkan oleh Aizat tadi, di mana dengan menggunakan aplikasi YouTube, memuat naik hasil karya belajar tadi dapat dikongsikan kepada ramai masyarakat. Sekaligus perkembangan dimensi moral dapat dipupuk dan dibentuk. Kalau bolehlah Aizat kongsikan kepada semua. Bagaimanakah pendekatan-pendekatan tadi ini dapat membantu murid dalam memupuk dimensi moral? Daripada dimensi moral, yang pertamanya iaitu pemikiran moral. Bagaimana cara murid berfikir untuk melakukan khidmat terhadap komuniti itu sendiri. Yang keduanya ialah perasaan moral. Apakah perasaan murid, sama ada
dia berasa bangga, berasa gembira dalam melakukan khidmat terhadap komuniti itu tadi. Yang terakhirnya ialah tindakan moral, iaitu tindakan murid itu sendiri untuk melakukan khidmat bakti terhadap komuniti. Jadi sebenarnya Aizat, dalam keadaan pandemik pun benda ini boleh dilaksanakan. Apatah lagi kita mungkin akan masuk dalam fasa endemik tanpa kita ketahui apa yang terjadi. Jadi guru-guru boleh mengupayakan pendekatan-pendekatan ini dalam sebuah proses pengajaran yang menarik. Ia juga dapat mengembangkan nilai 18 pendidikan moral, contohnya nilai seperti bertanggungjawab, kerajinan, patriotisme dan juga kasih sayang terhadap negara kita tercinta. Dan yang kedua tadi, kita dah mendengar pula pendekatan pembelajaran berasaskan projek yang telah ditunjukkan oleh Estella. Menarik ya, apabila pelajar-pelajar dan juga murid boleh menggunakan seperti menghasilkan buklet secara dalam talian dan dikongsikan kepada ramai orang luar di sebelah sana. Ini menunjukkan satu perasaan di mana murid-murid dapat menunjukkan peranan mereka sebagai seorang ahli komuniti masyarakat Estella. Dan kalau Estella sendiri dah melakukan semasa PDPR, praktikum baru-baru ini, adakah sokongan dan juga penerimaan daripada murid baik terhadap pelaksanaan ini? Ya, ada. Semasa praktikum saya juga ada memberi tugasan seperti ini kepada murid saya. Option saya pendidikan khas. So, dalam praktikum saya, murid saya juga pendidikan khas. So, walaupun mereka murid pendidikan khas, tapi mereka juga mampu buat kalau ibu bapa boleh membimbing dan cikgu memberi arahan yang jelas. So, kita boleh nampaklah murid akan sangat aktif. Sangat seronok apabila menghasilkan projek. Apabila dia ada masalah, dia akan terus, cikgu, macam mana buat ini? So cikgu pun rasa, dia ada perasaan ingin belajar dan ingin buat projek menghasilkan, dan nilai-nilai kita juga boleh nampaklah daripada murid itu. Betul. Jadi kita dah dapat lihat bahawa dua pendekatan ini, Aizat dan juga Estella, sepatutnya dan sewajarnya digunakan oleh guru-guru di sekolah. Kerana ianya merupakan satu cara yang dapat memberikan manfaat, minat dan memupuk semangat untuk belajar. Bukan sekadar mengajar secara kuliah, tetapi boleh dipelbagaikan kaedah dan juga pendekatan kepada guru-guru di rumah. Jadi dengan menunjukkan kedua-dua pendekatan, pembelajaran berasaskan projek dan juga pembelajaran berkhidmat tadi, ia telah memberikan satu gambaran di mana dalam sebuah proses pengajaran dan pembelajaran kita boleh mempelbagaikan kaedah ataupun cara bagi memastikan murid-murid dapat belajar dengan keadaan yang sangat menggembirakan. Di samping dapat memupuk nilai-nilai murni moral, dapat pula membentuk dimensi moral yang terbaik berdasarkan kepada kurikulum yang disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kepada Aizat dan juga kepada Estella, tahniah diucapkan kerana mereka berdua telah mengaplikasikan kedua-dua pendekatan ini semasa praktikum yang lalu di dalam fasa 1. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.